عاشقين تسير هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين Instagram, Telegram. Besok yang 4 lah keluar. Gila. عليك يا حبيب الله Sakit. Ustaz Akib tak masuk lagi lah Datuk. Oh, belum masuk lagi. Tak masuk lagi. Berapa minit lagi ni? Dah boleh mulalah Datuk pukul 7. Ni? Pukul 7 lah ni. Ha? Dah pukul 7. Dapat kontak? Boleh kontak dia ke? Tak boleh lah Datuk. Dapat bercakap dengan dia ke atau tidak? Tak boleh cakap Datuk. Tak dengar? Tak boleh cakap. Tak ada ya? Tak ada. Takut dia pagi ni. Tak apalah, nanti kalau misalnya masuk kita on, kalau tak pun mungkin Datuk je lah. Kelas Datuk, kita mula je lah ya. Okey. Jadi saya iklan lah ni. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari berumur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikirannya untuk kita mendaulatkan Islam, insyaAllah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menerima, minta tuan-tuan menghifaz, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Okey, boleh mula Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Para penonton yang hormat sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, pagi ini pagi Rabu, tuan-tuan dan puan, masuk sudah hari yang kedua kita menyambut keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, berbagai kuliah diadakan di mana-mana juga seluruh negara, tuan-tuan dan puan, termasuk di luar negara, bukan mungkin kuliah yang menyentuh persoalan mengenai junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai-bagai aspek, berbagai-bagai aspek yang sudah ditimbulkan, yang sudah dipaparkan daripada tahun ke tahun, tuan-tuan, sampai dulu sampai sekarang, tuan-tuan dan puan, tak jemu-jemu sebenarnya kita mendengar kisah seorang insan, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, baginda adalah kekasih Allah, baginda adalah kecintaan Allah, baginda adalah orang yang sangat-sangat, tuan-tuan, sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanglah daripada 124,000 para nabi dan para rasul, 25 orang yang kita wajib beriman kepada mereka, nama mereka yang ada dalam Al-Quran. Memanglah tuan-tuan, dia penghulu segala nabi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu segala umat Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita tak tahulah nak mengatakan tuan-tuan, macam mana hebatnya kita ni menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagi tahu anak-anak kita, kamu hebat pada saya. Kamu adalah sebagai daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu isteri kita, tuan-tuan dan puan-puan, kamu adalah isteri yang paling hebat sebab kamu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu teman-teman sekerja dengan kita, kita ni adalah hebat, insan-insan yang sangat hebat kerana kita adalah merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran sebagaimana yang disebutkan, berulang-ulang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang didatangkan kepada manusia di permukaan bumi ini. Kamu menegakkan yang ma'ruf, kamu mencegah yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, kita tuan-tuan yang terbaik, umat yang terbaik daripada umat Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, 124,000 para nabi, 124,000 para rasul, tuan-tuan. Tapi kemuncak kenabian, kemuncak kerasulan ialah pada diri juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tuan-tuan. Kemuncak kasih sayang Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak kecintaan Allah kepada insan di permukaan bumi ini ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi sebab itu para penonton yang hormati sekalian yang saya hormati, marilah kita di pagi-pagi ini, tuan-tuan dan puan, kita renungkan sebentar. Apa dia yang kita nak renungkan? Hebatnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita perlu merasakan, bukan saja kita tahu tapi kita merasakan. Bukan saja kita merasakan, tapi tuan-tuan dan puan, macam mana caranya kita nak kekal berada dalam lingkungan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tu, macam mana rasanya tuan-tuan dan puan? Bukan saja kita kekal merasakan dalam kita berada dalam lingkungan umat yang terbaik ini, tetapi untuk menentukan pada diri kita terbayang keterbaikan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, amalan-amalan kita yang terbaik, akhlak kita yang terbaik, solat kita yang terbaik, amalan-amalan ibadah kita yang terbaik, hubungan dengan isteri dengan suami yang terbaik, didikan anak-anak yang terbaik, didikan keisterian kesuamian yang terbaik, faktor-faktor hidup kemasyarakatan, kejiranan yang terbaik. Tuan-tuan, inilah yang menjadi modal kita sebenarnya, tuan-tuan. Kita adalah manusia yang terbaik, insan yang terbaik. Dan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke permukaan bumi ini untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balik tadi, tuan-tuan, kita umat yang terbaik. Umat wasata. Satu lagi disebut umat Muhammad ini, tuan-tuan, dikalungkan dengan kalungan perkataan umat wasata. Umat pertengahan. Pertengahan masalah pun, tuan-tuan dan puan, umat pertengahan yang akan dapat membedakan. Kan sebab kita ada Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran ialah Al-Furqan. Al-Furqan artinya, tuan-tuan, Al-Furqan artinya pembeda. Kalau dalam bahasa Inggeris disebutkan Al-Quran ni, Al-Furqan artinya the criterion yang dapat membedakan antara yang baik, yang buruk, antara yang makruf dengan yang mungkar, antara dosa dengan pahala, antara syurga dengan neraka. Tuan-tuan nampak? Apa pembedanya? Apa alat yang menentukan amalan syurga, amalan neraka? Apa alat yang menentukan yang maksiat, yang kebaikan?
Apa alat yang menentukan? Yang makruf dan yang mungkar. Apa alat yang menentukan? Sama ada amalan kita ini amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang wajib, yang fardu, atau amalan kita ini amalan yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan pembezanya, alat yang membezakannya, tuan tidak lain dan tidak bukan ialah Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran saya sebutkan tuan tadi namanya Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah pembeda. Oke, Datuk. Ustaz dah masuk, Datuk. Surah Al-Furqan. Apa artinya, tuan? Inilah masjid yang dapat mendidik anak-anak karya, dapat mendidik ahli jamaah, tuan-tuan dan puan, supaya ahli jamaah anak karya itu sedar, faham, mengetahui, mempraktik, dan tuan meneruskan tradisi bahawa kita adalah umat yang terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, Mur sudah masuk ke Ustaz belum? Sudah. Ustaz. Kita nak cerita tentang Ustaz ni. Kita nak cerita umat Muhammad, umat yang terbaik, Ustaz. Itu dia. Umat Muhammad khaira ummah. Umat Muhammad ummatan wasata. Itu kita cerita pagi ni, Ustaz. Sila Ustaz. Ustaz, para penonton umat Islam, Ustaz Akib dah pun ada dalam skrin kita sekarang ni. Pakai baju merah hari ni, masya-Allah, tuan-tuan, masya-Allah. Hari Rabu ni pakai baju merah ni kehebat dah, tuan-tuan, kehebat. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita bersama dengan Ustaz pagi ni. Dan sebab saya, tuan-tuan dan puan, petang ni, malam tadi saya memberikan syarahan Maulid Rasul kepada satu majlis tahunan yang diadakan di pondok, tuan-tuan, salah sebuah pondok agak moden sikit lah, di Sungai Buloh ni, dia panggil pondok Tafaquh Fiddin. Jadi alhamdulillah sambutannya daripada awal, daripada jam 6.30 tuan-tuan sampailah pukul 11.30 malam tadi, tuan-tuan. InsyaAllah kita bercerita tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pondok yang diusahakan, tuan-tuan, untuk mendidik manusia-manusia dewasa, mendidik agama manusia dewasa. Dalamnya ada akidah, dalamnya ada syariah, dalamnya ada akhlak, dalamnya ada bercucuk tanam, dalamnya ada ni kata orang al-business yang tidak lain dan tidak bukan untuk self-subsidizing. Bisnes yang dijalankan untuk menghidupkan institusi yang namanya pondok itu, Pondok Tafaquh Fiddin di Kampung Melayu Sungai Buloh, depan Kampung Melayu Sungai Buloh, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah malam ni, tuan-tuan, malam ni insya-Allah saya akan memberikan kuliah Maulid Rasul di IPK. Di IPK ni, tuan-tuan, Ibu Pejabat Polis Selangor. Ibu Pejabat Polis Selangor di Shah Alam. Ibu Pejabat Polis Selangor, IPK. Ibu Pejabat Polis Contingent Selangor. InsyaAllah kita akan bagi daripada Maghrib, insyaAllah sampailah macam biasa pukul 10.30 begitu, tuan-tuan dan puan. Itu akan disiarkan live, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi tuan-tuan boleh pergi page FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Tuan-tuan akan dapatkan live malam ni, tuan-tuan. InsyaAllah persiaran daripada IPK, Ibu Pejabat Polis Contingent Selangor di Shah Alam, insyaAllah. Jadi Ustaz, pagi ni Ustaz, kita nak cerita tentang umat Muhammad, umat yang terbaik. Umat Muhammad khaira ummah, umat yang terbaik. Ustaz boleh mukadimahkan sikit, Ustaz? Umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Datuk Hasan, dan juga kepada pekerja-pekerja daripada Sabah, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada pagi yang mulia ini. Bila sebut sebaik-baik umat, saya suka merujuk Al-Quran yang menceritakan tentang sebaik-baik umat. Ya, dalam surah Ali Imran, Allah menyebut ayat 110, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu, kata Allah, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, jadi Al-Quran menceritakan kepada kita siapakah mereka yang menjadi orang yang terbaik, umat yang terbaik.
Jadi lain dan tidak bukan ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Ya, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Supaya manusia dapat ikut, ya, supaya manusia dapat ikut. Siapa mereka ini? Sifat dia apa? Ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan. Tuan-tuan, ya, wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah pada yang mungkar. Yang ketiganya, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi ini dia adalah sebaik-baik umat yang Al-Quran ceritakan pada kita. Jadi kita kena ikutlah, ya. Siapa dia? Iaitu orang yang siang malamnya sentiasa berfikir macam mana nak ajak manusia untuk buat baik. Macam mana nak ajak manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini tugas ini, tuan-tuan. Tugas ini bukan tugas orang biasa-biasa. Bukan tugas Datuk Hasan Ali sahaja. Bukan tugas Tok Imam sahaja. Ya, tetapi ialah tugas kita bersama. Kerana kita nakkan kita ini menjadi sebaik-baik umat. Ya. Tugas Nabi-Nabi, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Ayat yang selalu saya baca, tuan-tuan, ya. Nabi-Nabi ini diutuskan ialah untuk apa? An ya'budullah. Mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan juga membuang taghut, ya. Jadi makna dia pada hari ini, kadang-kadang orang kita hari ini kita terlupa, tuan-tuan. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan dunia kita, tuan-tuan, ya. Sibuk nak ajak manusia ke arah kebaikan. Kan? Ini adalah pilihan Allah. Allah pilih mereka yang nak ajak manusia untuk melaksanakan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan nak mencegah mereka daripada kemungkaran. Ini tugas ini, tuan-tuan, tugas yang mulia. Sebab itu Allah sebut sebaik-baik umat ialah mereka yang mengajak kebaikan. Jadi, tuan-tuan, hari ini, ya, kita ada banyak wasilah, banyak cara macam mana nak ajak manusia supaya melaksanakan kebaikan. Kan? Termasuk kita share video pada hari ini juga, termasuk benda-benda kebaikan, tuan-tuan, ya. Ya, macam Datuk Hasan telah mewujudkan usrah keluarga. Tuan-tuan, manusia ni kalau dia tak disusun, dia akan bersepah. Ya, manusia ni kalau tidak ada orang yang menyusun dia, walaupun kita ni ada akal, kita ada kepandaian, tuan-tuan, ya, tapi tak disusun, biar, tuan-tuan, dia akan bersepah. Contoh, ya, traffic light. Kalaulah traffic light tu tak ada, tuan-tuan, ya, semua orang nak masuk belaka. Semua orang nak cepat, kan? Sebab apa? Ini dah manusia. Tuan-tuan. Jadi kita kena susun manusia itu, tuan-tuan. Di antaranya, tuan-tuan, ya, kena wujudkan usrah keluarga ni, tuan-tuan. Kita kena wujudkan. Kita dah penggerak. Sebab tuan-tuan saya dah sebut, jadi antara amalan yang paling baik ialah orang yang memulakan. Orang yang menjadi perintis. Orang yang menjadi perintis ni adalah orang yang mendapat pahala yang sangat besar. Mandal khairi kafa'ilihi, mereka yang menunjukkan jalan kebaikan itu Allah. Mereka yang orang yang menunjukkan jalan kebaikan seperti mana orang yang buat kebaikan. Kita tunjuk, ya, kita tak buat, tapi orang yang buat dapat pahala itu pada kita, pada dia dan juga pada kita, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya nak cerita di sini, tuan-tuan. Amal ma'ruf ni, tuan-tuan, kita kena jadi satu agenda keluarga kita. Agenda dalam peribadi kita, keluarga kecil, keluarga besar, ya. Kita dah ada adik-beradik, ya, adik-beradik, ada sepupu. Kena jaga ni keluarga ni, ya. Melalui apa? Ya, melalui ta'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak mereka kepada yang ma'ruf. Kan? Kalau kita tak susun, makan camuk. Itu yang jadi keluarga gaduh suami isteri, ya, cerai-berai, ya, anak tak dengar cakap mak ayah. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita tak susun. Jadi kita kena susun supaya dia tidak, perkara-perkara negatif ini tidak masuk. Kalau kita sibuk dengan perkara ma'ruf, insya-Allah tanha 'anil munkar akan hilang. Tuan-tuan, jadi, tuan-tuan, ini satu kerja yang mulia,
dan kita kena laksanakan, tuan-tuan. Ya, saya bawa contoh ya, tuan-tuan. Ya, contoh usaha keluarga. Kumpullah adik-beradik kita, tuan-tuan. Kumpullah. Kita tak mampu, kita panggil Datuk Hasan, ya, ustaz yang boleh bagi pengisian. So, kurang-kurangnya, ianya membawa kepada ta'muruna bil ma'ruf. Ini adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yang akan menjaga. Betul, Al-Quran menyebut bahawa kita kena jaga ahli keluarga kita sekurang-kurangnya. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi Allah suruh kita jaga, tuan-tuan. Saya buat contoh jenis usrah keluarga, tuan-tuan, ya. InsyaAllah cuba kita perkasakan, ya. Sebab orang Yahudi, tuan-tuan, dia orang memang merancang macam mana orang Islam ni pecah belah. Orang Islam ni akan lebur institusi kekeluargaan, tuan-tuan. Tak peduli, kita sekarang tak peduli, tuan-tuan, mak saudara ke, pak saudara ke, anak saudara ke, tak peduli, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, ini adalah perancangan Yahudi. Yahudi berusaha untuk memecah belahkan umat. Jadi, tuan-tuan, kita kena jaga. Jaga. Dengan apa, tuan-tuan, jaga dia? Dengan ta'muruna bil ma'ruf. Kena akan melahirkan kuntum khaira ummah. Kamu akanlah sebaik-baik umat. Tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita kena mencegah daripada benda mungkar. Kena bagi tahu di dalam usaha, tuan-tuan, ya, dengan satu mekanisme yang terbaik. Nak jaga keluarga kita, nak jaga anak saudara kita, nak jaga sepupu kita, tuan-tuan, ya, kita tak ada cara lain, tuan-tuan. Kena mula untuk mengajak mereka ke arah kebaikan, tuan-tuan, ya. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ini, tuan-tuan, perlu tarbiyah. Ya, kita nak beriman kepada Allah ni satu perkara knowledge, pelajaran, ya, kita tahu, ya. Dia belum lagi, tuan-tuan, dia kena ditarbiyah, dididik. Ya. Sebab itu kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari dengan salat. Supaya apa? Supaya kita beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, yakin kepada Allah. Kita ditarbiyah dalam bulan Ramadan dengan berpuasa supaya akhirnya mendapat taqwa, dapat iman, tuan-tuan. Kita ditarbiyah melalui zakat dengan mengambil sebahagian hartanya. Kita manusia ni ada perasaan kedekut, tuan-tuan, ya. Khudz min amwalikum, ambillah sebahagian harta kamu, ya, untuk kamu sedekahkan. Kedekut, tapi Allah paksa kita, tuan-tuan. Ya, rupa-rupanya dengan kita sedekah, tuan-tuan, ya, Allah memberikan pahala itu. Allah memberikan rezeki yang lebih murah, tuan-tuan. Ya. Jadi, tuan-tuan, itu dia, ya. Dan Allah berikan kita, tuan-tuan, ibadat haji yang akhirnya, tuan-tuan, apa dia? La rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Akhirnya membawa kepada takwa, membawa kepada iman, membawa kepada keterusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, ini dialah unsur-unsur ataupun perkara-perkara yang membawa kita ini menjadi sebaik-baik umat, ya. Ya, tuan-tuan, dia tak cerita sebaik-baik umat itu rumah besar. Dia tak cerita sebaik-baik umat itu kereta besar, tuan-tuan. Ataupun sebaik-baik umat itu isteri besar. Dia tak cerita. Tapi dia cerita ialah sebaik-baik umat itu ialah kita sentiasa mengajak. Kita ada agenda dalam keluarga kita, dalam peribadi kita, untuk mengajak ke arah ma'ruf dan juga mencegah kepada mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ya, sebagai mukadimah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, maknanya idea, tuan-tuan, kita ni umat yang terbaik. Saya harap, tuan-tuan dan puan, saya harap sebelum kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dapat merasakan, tuan-tuan menghargai, tuan-tuan melakukan sesuatu untuk menunjukkan kita adalah umat yang terbaik. Tuan-tuan mengajarkan kepada anak isteri bahawa mereka adalah umat yang terbaik. Tuan-tuan mengajarkan akidah kepada mereka. Ajarkan syariat dan amal ibadat kepada mereka. Ajarkan akhlak yang Ustaz menyebut tadi. Akhlak di antaranya yang patut ditegakkan, akhlak yang terbaik untuk umat yang terbaik. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah hormat kepada orang, akhlak yang terbaik. Mula memberikan salam, akhlak yang terbaik. Perbanyakkan senyum, akhlak yang terbaik. Tuan-tuan, ya, suka menolong orang itu akhlak yang terbaik. Berkasih sayang dengan anak isteri itu akhlak yang terbaik. Tidak menuduh macam bukan-bukan itu akhlak yang terbaik. Tidak mencari kelemahan-kelemahan orang itu akhlak yang terbaik. Tuan-tuan dan puan, inilah, tuan-tuan, sebenarnya kecantikan akhlak, kecantikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terletak kepada akhlaknya. Sebab
Nabi diutus ini untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutuskan melainkan untuk memberikan contoh kepada akhlak yang terbaik. Untuk akhlak yang terbaik. Macam mana nak memaparkan akhlak yang terbaik? Pada diriku nak dicontohkan akhlak yang terbaik supaya diikuti umatku. Ini yang telah disebutkan tadi Ustaz Akib. Ustaz, agaknya untuk kita manusia yang kita ni, manusia yang terbaik ni, umat yang terbaik ni. Tapi Ustaz, kalau kita tengok dalam keadaan apa pun Ustaz, kenapa jadi kita tengok yang dadah kita yang paling ramai. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ni saya memberikan syarahan kepada AADK. Tuan-tuan dan puan, dan dilaporkan bahawa orang Melayu adalah orang yang paling ramai dari penagih dadah. Antara 70-80% adalah orang Melayu. Itu satu, orang Islam. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita dapati ekonomi orang Islam, orang-orang Melayu, terutamanya orang Islam di Malaysia ni, antara yang paling rendah, tuan-tuan, dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Dibandingkan dengan teman-teman India, teman-teman Cina dan sebagainya, pada keseluruhannya, tuan-tuan, kita adalah di antara yang paling lemah di antara ketiga-tiga rumpun bangsa yang ada di Malaysia. Tak termasuklah rumpun bangsa di Sabah, Sarawak dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, dari segi apa pun tuan tengok, dari segi pencapaian pendidikan misalnya, tuan-tuan, kita masih lemah lagi, tuan-tuan, dibandingkan dengan teman-teman kita orang Cina, orang India, tuan-tuan dan puan. Tengok sana klinik orang India, tengok sana spesialis orang Cina, tengok sana. Kita ni, tuan-tuan, kita ni memang ada, alhamdulillah, tuan-tuan pergi mana-mana sekarang ada. Tapi, tuan-tuan, adanya kita, adanya spesialis kita, adanya profesional dengan kita, dibandingkan dengan keseluruhan penduduk di Malaysia ni, bilangannya masih kecil, tuan-tuan. Masih kecil lagi. Ambil, tuan-tuan, penguasaan kekayaan negara kita ni. Masih lagi, tuan-tuan, di bawah lagi. Ada yang mengatakan di bawah 20%. Tuan cuba bayangkan, kalau misalnya kek kekayaan negara ini 100%, orang Melayu, tuan-tuan, yang merupakan 63%, 65% penduduk ni, hanya menguasai sikit 20%. 20%. Kek tu potong 5, tuan-tuan. 5 potong, satu keping yang 5 tu, itulah milik kita, tuan-tuan. Jadi inilah, tuan-tuan. Agaknya, Ustaz, dari segi akhlak pun, kesudahan akhlak pun, tuan-tuan, dapati anak-anak kita ni. Kelab-kelab malam ramai anak kita tu. Betul, anak kita. Tempat-tempat perjudian pun ramai orang-orang kita, tuan-tuan. Tempat-tempat apa lagi? Peleseran ramai anak-anak kita. Kalau tengok di Langkawi, di mana tempat-tempat itu pelancong-pelancong tu, yang lara, tuan-tuan, yang tak sedar diri ni adalah orang kita. Yang tak pergi masjid, orang kita. Yang tak dapatkan ilmu agama, orang kita. Jadi macam mana, Ustaz? Apa agaknya yang menjadikan kita ni, Ustaz, betul-betul tidak menggambarkan dari segi kehidupan kita ni bahawa kita adalah umat yang terbaik. Macam mana, Ustaz? Apa agaknya? Sebab nombor 1, sebab nombor 2 dia jadi begitu, Ustaz. Sila, Ustaz. Jadi, bila kita refer pada ayat yang kita baca tu, kamu adalah sebaik-baik umat. Jadi, kalau mukhalafah kalam dia ataupun sebaliknya, kamu adalah sehina-hina umat kalau tidak melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau tak beramal ni, kamu adalah sehina-hina umat. Sebab Allah sebut, kamu adalah sebaik-baik umat kalau kamu beramal. Ini teori yang saya buat, teori Al-Quran lah. Kalau kita tidak beramal dengan tiga-tiga perkara ini, tuan-tuan, maka kamu adalah sehina-hina umat. Sedangkan dalam Islam itu dah ada acuan-acuan akidah, acuan ibadah, acuan ihsan, semua dah ada acuan untuk melahirkan manusia yang betul-betul mempunyai kekuatan, mempunyai sebaik-baik umat, mempunyai mempunyai keterampilan yang baik, kejayaan yang baik sama ada di dunia dan juga di akhirat. Bila kita sebut Al-Quran ini, bukan Allah turunkan pada orang Melayu saja, bahkan Allah turunkan kepada umat Islam. Tengok, umat Islam pernah percaya kita pernah memerintah 3/4 dunia. Dan sebab kadang-kadang bila orang bicarakan kita kelemahan ini, kelemahan dadahnya, kelemahan, memang kita tak nak menafikan. Sebab kadang-kadang kita tak merujuk diri kita balik pada Al-Quran. Kita tidak merujuk kembali pada ayat kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk dan kita tengok segi sejarah diri kita ini, sejarah umat Islam secara keseluruhan,
kita pernah berkuasa 3/4 dunia. Kita telah pernah berkuasa 3/4 dunia, dan juga ilmuwan kita handal-handal semua kan, Ibn Sina-nya ya. Dan nak ceritanya bahawa bila mereka mempunyai konsep yang berpegang kepada Al-Quran yang betul-betul, insya-Allah Allah akan bagi kejayaan kepada mereka, tuan-tuan. Ya, tengok para sahabat yang duduk di Madinah, sanggup pergi berjuang, ya. Ini yang kita nak latih dari kita, tuan. Berjuang sampai ke negeri Syam, ya. Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, sampai lagi, tuan-tuan, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Khalid ibn Walid, ni antara orang-orang yang handal sehingga dapat menggenggarkan dunia. Kemudian diikuti oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dapat membebaskan Baitul Maqdis. Dan ketika kita tengok zaman Abbasiyah, ya, bagaimanakah Islam dan dapat menguasai teknologi tertentu, tuan-tuan, ya. Contohnya kita bukan datang daripada kehinaan. Kita ada pernah menjadi bangsa yang kuat, tuan-tuan. Hatta orang Melayu ni, tuan-tuan, ya, minta maaf cakap saya, tuan-tuan, hatta orang Melayu kita ni, tuan-tuan, ya, pun ada kelebihan. Kita dulu, tuan-tuan, ya, saya pernah pergi ke Baitul Maqdis, ya. Di depan Baitul Maqdis, tuan-tuan, ya, ada mimbar yang dihadiahkan oleh Nuruddin Az-Zinki, kan. Bila ditanya mimbar ni, rupanya mimbar itu dibuat daripada kayu. Kayu itu tak ada paku, dia pakai pasak kan. Ketika itu, tuan-tuan, ya, teknologi kayu ni tak ada kat orang Arab, tak ada kat orang Barat. Yang datang ni daripada di Nusantara ni, daripada Indonesia, Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan, teknologi itu adalah hasilnya daripada kita orang Melayu, tuan-tuan, ya. Pernah satu ketika, tuan-tuan, dari segi perkapalan, tuan-tuan, ya, yang tahu teknologi kayu ni kita. Ni kayu meranti, ni kayu cengai, ni kayu yang boleh buat kapal, ni kayu tak boleh buat kapal. Teknologi kayu ni adalah jadi, tuan-tuan, saya nak cerita, kita pernah mengulungi perkara tersebut, tuan-tuan, sehingga orang Barat pun belajar dengan kita, tuan-tuan, ya. Saya selalu ungkapkan, tuan-tuan, sebab itu kita selalu ucap, patah Melayu kata, pisang emas di bawah belayar, jatuh sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, ya. Saya tak ingat. Jadi nak cerita tentang pisang emas di bawah belayar. Pasal apa pisang emas pula? Pasal apa disebut pisang emas? Pasal apa dia tak tahu pisang kapas ke, pisang tandur ke, tuan-tuan, ya. Pasal pisang emas itu mengikut teknologi orang Melayu, bawa naik kapal supaya menjadi ubat mabuk laut. Tengok, tuan-tuan, teknologi orang Melayu dulu, ya. Pasal apa kita buat pulut kuning? Ya, pulut kuning. Buatlah pulut hijau ke, pulut biru ke, tuan-tuan, ya. Kenapa kena pulut kuning? Sebab kuning itu anti-cancer. Kuning, tuan-tuan, dia akan merawat segala luka-luka kita, tuan-tuan, ya. Kunyit itu merawat segala luka-luka, tuan-tuan. Kalau luka bubuh kunyit hilang, insya-Allah. Cepat sembuh. Nak ceritanya, tuan-tuan, kita juga mempunyai keunggulan satu ketika dahulu, tuan-tuan, ya. Cumanya bila kita tidak merujuk pada Al-Quran, mana kita menjadilah sehina-hina umat. Kuntum khairu umat. Kalau mana dia, kamu akan menjadi sehina-hina umat kalau sekiranya kamu tidak membawa, tidak mengajak manusia ke arah kebaikan, tidak mengajak manusia, melarang manusia ke arah keburukan, dan tidak beriman kepada Allah. Kamu adalah selemah-lemah umat. Jadi, tuan-tuan, kita marilah sama-sama kita menyeru, kita mentarbiah diri kita. Sebab nak beriman kepada Allah ni perlu tarbiyah, perlu pendidikan, ya, perlu pesan memesan, perlu bercakap sentiasa, tuan-tuan. Dia tak boleh sekali dengar, ya, tuan-tuan, ya. Dia kena sentiasa bercakap. Jadi sebab itulah saya syorkan, tuan-tuan, ya, mulalah dengan usrah keluarga. Kalau kita tuan-tuan sentiasa semua nak menjaga keluarga kita, insya-Allah semua kita akan masuk syurga, insya-Allah. Sebab itu, tuan-tuan, Allah sebut anfusakum. Saya ulang ayat, tuan-tuan, ya. Jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, daripada api neraka. Cara macam, tuan-tuan, dengan kita mengajak kita kembali kepada sebaik-baik umat, iaitu sentiasa mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Allah. Kalau saya boleh ambil apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi, para penonton dan mata sekalian ialah, bila kita meninggalkan Al-Quran, tuan-tuan, bila kita meninggalkan Al-Quran, bila kita tidak beri perhatian kepada salat misalnya, tuan-tuan, bila kita tidak beri perhatian kepada pendidikan agama kepada anak-anak, bila kita tidak memberikan perhatian untuk mendidik isteri kita pendidikan agama, dan seluruh ahli keluarga, tuan-tuan, ahli keluarga dekat, ahli keluarga jauh, dididik dengan agama. Bila kawan-kawan kita tidak berminat kepada agama, berkawan dengan mereka yang tidak berminat kepada agama, tuan-tuan, bila hidup kita lara, masa kita lara, baca banyak, orang pencen pun masa banyak, tuan-tuan, daripada pagi ni duduk kedai kopi, tuan-tuan, Quran tak pegang, tuan-tuan, kitab-kitab tak pegang, pergi masjid pun tidak, baca apa ni, pergi majlis ilmu pun tidak, jumpa ustaz pun tidak, jumpa tuan imam pun tidak. Akhirnya, tuan-tuan, mati suasana agama. Suasana agama mati di rumah. Suasana agama mati dalam bilik-bilik di rumah kita. Suasana agama mati dalam persekitaran rumah kita. Suasana agama mati dalam jiran tetangga kita dan sahabat kita. Dan akhirnya, tuan-tuan, masjid pun mati, tuan-tuan, masjid mati. Masjid mati, surau mati. Masjid cantik. Masjid di Malaysia ni antara yang tercantik. Masjid di mana ustaz menjadi imam. Masjid Wilayah Persekutuan, tuan-tuan. Bagi saya, dari segi arkitekturnya antara yang tercantik yang pernah dibina di Malaysia. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan rampailah macam biasalah, tuan-tuan. Pengimarahannya agak-agaknya belum begitu segar lah, tuan-tuan. Tidak sesegar sepatutnya umat Islam yang mementingkan tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah institusi-institusi yang mesti dibangunkan. Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, yang ditulis oleh Abu Hasan Ali Dandwi menulis, tuan-tuan, di mana letaknya kehebatan Nabi Muhammad untuk menegakkan umat yang terbaik, umat Muhammad. Ada 3 perkara. Pertama, tuan-tuan, bereskan rumah. Bereskan isteri, bereskan anak, bereskan pendidikan isteri, pendidikan anak-anak, bereskan makan minum yang halal, semua, tuan-tuan. Bereskan kenderaannya, bereskan kasih sayangnya, bereskan leadershipnya, kepimpinan keluarganya, bereskan hutang-hutangnya, bereskan makan minumnya, bereskan, tuan-tuan empat. Yang kedua, bereskan persoalan masjid. Kita, tuan-tuan, masjid kita dengan masjid mesti, tuan-tuan, jadikan satu kemestian kita ke masjid. Jadikan satu kemestian kita mendapat ilmu di masjid. Jadikan kemestian kita berjamaah di masjid. Jadikan kemestian kita sebahagian daripada institusi masjid. Yang ketiga, tuan-tuan puan, ialah gelanggang jihad. Gelanggang jihad. Ustaz, tuan-tuan puan yang terlibat dalam aman Palestin, buat sekian lamanya, tuan-tuan puan, insya-Allah adalah di antara cabang-cabang jihad. Nak bantu teman-teman Palestin, nak bantu pelarian-pelarian Palestin, nak bantu bebaskan Masjidil Aqsa dan sebagainya. Inilah, tuan-tuan. Hanya berapa orang yang terlibat? Berapa orang yang terlibat? Ada di antara kita agaknya, tuan-tuan, dah dilaungkan, berpuluh-puluh tahun dah dilaungkan. Bantulah orang Palestin. Saya yakin ada di antara kita belum menghulurkan walau RM1 pun, tuan-tuan. Belum menghulurkan lagi kepada aman Palestin. Dari mana-mana juga agensi yang mengutipkan derma untuk orang Palestin, kita belum memberikan walau RM1 pun lagi, tuan-tuan. Macam mana? Jadi macam mana, Ustaz, ya, tentang kita ni, tentang umat ini, jalinan-jalinan di antara umat. Aman Palestin yang Ustaz tubuhkan yang bersama-sama dengan teman-teman yang lain adalah nak buatkan jalinan-jalinan. Maknanya the umat connectivity antara umat dengan umat, antara umat dengan umat, antara umat dengan umat, dan antara ahli-ahli umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada connectivity itulah, daripada interconnectedness itulah akan bangunnya umat yang macam Ustaz kata, orang Islam telah memerintah dunia, 3 suku daripada dunia ini pernah diperintah oleh orang Islam. Macam mana, Ustaz? Okey, sebenarnya bila sebut tentang isu Palestin ni, tuan-tuan, kita tahu bahawa Masjidil Aqsa tu bukan hak orang Arab sahaja, kan, ataupun hak orang Palestin sahaja, tetapi dia adalah hak umat Islam. Ya, hak umat Islam, tuan-tuan, ya. Jadi, tuan-tuan, kita walaupun kita ni telah dipecahkan melalui sepadan geografi, tuan-tuan, kita kena bina balik ke tamanudan akidah ni. Ya, kita ni satu akidah, satu umat yang besar. Subhanallah, ya. Jadi, tuan-tuan, hari ni, tuan-tuan, ya, musuh berjaya, ya, untuk tidak memperhubungkan kita sesama Islam. Yang Datuk sebut connecting, ya. Jadi mana dia kita tidak berjaya untuk tidak menghubungkan. Sebab apa? Sebab masing-masing negara. Ya, Kuwait dengan masalah Kuwaitnya, ya, Qatar dengan masalah Qatarnya, ya, Malaysia dengan masalah Malaysianya, Indonesia dengan masalah Indonesianya.
Tidak ada connection, tidak ada connecting. Subhanallah. Allah jadikan Masjidil Aqsa adalah tempat untuk connecting umat Islam seluruh dunia. Ya. Aizuddin seorang syekh yang berusaha untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nama dia apa tuan-tuan? Syekh Aizuddin Al-Qassam. Dia bukan orang Palestin, dia orang Syria. Tapi dia terpanggil untuk pergi untuk berjihad membebaskan Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Ya. Sayyidina Umar bukan orang Palestin, dia orang Saudi, orang Arab, kan? Tapi dia terpanggil untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain. Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa lagi tuan-tuan? Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid ibn Walid datang ke Palestin. Bukan dia orang Palestin. Jadi tuan-tuan, maknanya kita hari ini dipecahkan dengan sepadan-sepadan tertentu hingga kita tidak peduli orang lain. Kita tidak peduli, sedangkan kita umat yang Islam yang satu. Kita adalah umat Islam yang satu. Jadi tuan-tuan, saya nak bawa pada tuan-tuan sini bahawa tanggungjawab kita. Ya, dan Nabi SAW menyebut bahawa Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid yang bakal akan dibebaskan. Masjid yang bakal akan dibebaskan, tuan-tuan. Rasulullah beri pengkhabaran gembira kepada kita bahawa kita mampu untuk membebaskannya. Semua kita nak percaya ataupun tidak percaya, tuan-tuan. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang panjang, hadis ni adalah hadis yang boleh kita katakan hadis yang kuat sebab dia punya sanad dia sama, tuan-tuan. Dia punya makna dia sama walaupun berbagai riwayat. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tak akan berlakunya kiamat hatta yuqatilul muslimun al-yahud, sehingga orang Islam membunuh orang Yahudi. Yahtabi'il wara'il hajar wa syajar, maka orang Yahudi lari belakang batu dan pokok, lari ketakutan daripada orang Islam, sehingga menyorok di belakang batu dan pokok. Qala hajar wa syajar, maka pokok dan batu bercakap, ya Muslim wa ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah Ta'ala, mari sini. Wara'il Yahudi, belakang aku ada Yahudi, faqtulu, bunuh dia. Jadi tuan-tuan, Rasulullah berikan berita gembira pada kita bahawa kita akan menang dalam mendapatkan kembali Baitul Maqdis, tuan-tuan. Cuma kita percaya, tuan-tuan, kita kurang percaya, tuan-tuan. Macam mana nak lawan Yahudi? Yahudi dia ada senjata yang hebat. Dia ada backup daripada Amerika Syarikat, tuan-tuan. Sedangkan di akhir hadis itu, tuan-tuan, Rasulullah kata apa? Satu pokok yang tak bercakap, nama dia pokok Gharqad, innahu min syajaril Yahud. Pokok ni tak bercakap, nama dia pokok Gharqad, dia adalah pokok Yahudi, kan? Hari ni, tuan-tuan, kita kurang ada keyakinan terhadap hadis Nabi, tuan-tuan, ya. Kita kurang keyakinan terhadap kemenangan yang disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya. Yahudi percaya hadis ni, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan, saya kata dia percaya? Sebab hari ni dia tanam pokok Gharqad tu berlambak-lambak. Kerana dia percaya bahawa pokok ni tidak akan bercakap bila mana orang Islam memerangi orang Yahudi, tuan-tuan. Dia percaya, dia tanam banyak-banyak, tuan-tuan. Dia yang tak beriman pula boleh percaya, tuan-tuan. Sedangkan kita yang beriman ini seharusnya mempercayainya. Jadi, tuan-tuan, saya balik pada soalan yang Datuk bawa tadi. Maknanya, tuan-tuan, kita umat Islam, ya, umat yang satu. Ya, dalam hadis Rasulullah menyebut bahawa umat Islam ni adalah umat yang satu. Idza ishtaka minhu udhu, kalaulah sebahagian daripada tubuh badan kita ni sakit, seolah-olah kita sakit keseluruhan badan. Jadi itulah umpama umat Islam. Kalau sebahagian umat Islam yang sakit, seolah-olah keseluruhan umat Islam. Jadi bila ada concern kita, bila ada prihatin kita terhadap umat Islam, barulah tidak ada masalah keluarga, barulah tidak ada masalah remaja, kan? Sebab kita concern tentang jihad, ya, tentang membela umat Islam, tuan-tuan, barulah kita dapat selesaikan masalah-masalah yang lain, tuan-tuan. Yang kita rasa benda yang sikit-sikit, tuan-tuan, yang akan dapat diselesaikan sebab kita memikirkan satu benda yang besar, iaitu jihad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, sebab itulah hasil daripada kefahaman kita, tuan-tuan, berimannya kita kepada Allah ni bukan kita seorang, bahkan kita adalah umat yang besar, ya. Dan selagi kita beriman kepada Allah, selagi kita menyuruh ke arah kebaikan, mencegah pada kemungkaran, tuan-tuan, beriman kepada Allah, ini adalah, tuan-tuan, adalah unsur-unsur kepada membawa kepada kejayaan umat Islam. Jadi walaupun kita hanya buat usrah keluarga, tuan-tuan, tapi bukan usrah keluarga saja kita buat, kita membina umat untuk memberi kemenangan umat secara keseluruhan, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan ya, Islam kembali
menang dan Islam kembali untuk memberi memberi kejayaan kepada umat ini di dunia dan juga di akhirat. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan, Ustaz berapa kali menyebut usrah keluarga, usrah keluarga, usrah keluarga. Tuan, saya ingin mencadangkan, kalau tuan dalam musim sekarang ni, anak-anak kita tak kenal Nabi, anak kita tak boleh cerita tentang Nabi, suami tak boleh cerita tentang Nabi, isteri tak boleh cerita tentang Nabi, tak tahu macam mana nak mula mendekati Nabi Muhammad, tak tahu macam mana nak mula mencintai Nabi Muhammad, mengasihi Nabi Muhammad, merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi Muhammad tak terbayang dalam rumah tangga kita, tuan-tuan. Al-Quran tidak dibaca misalnya, sembahyang berjemaah tidak tertegak dalam rumah, sembahyang anak-anak susah, anak-anak pun susah nak bersembahyang. Masjid, tuan-tuan dan puan, jarang kita tak pergi masjid. Suami tak pergi masjid. Anak-anak laki-laki yang dah besar tak pergi masjid. Begini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menghadapi masalah yang macam itu, tuan-tuan, insyaAllah di Yayasan Sabaha ni kita ada satu unit, namanya unit usrah keluarga. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, Ustaz Akib pun boleh bantu kita bersama-sama. Ustaz Akib sendiri, tuan-tuan, sudah memulakan satu usrah di kalangan keluarganya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Saya sekarang ada 15 keluarga, tuan-tuan, 15 keluarga. Termasuk di Singapura, di Brunei, Sabah, Sarawak dan sebagainya, yang mengambil usrah keluarga ni untuk dijalankan. Sama ada sebulan sekali, sama ada 2 minggu sekali, sama ada seminggu sekali. Kita ada, tuan-tuan, kita ada satu unit di Yayasan Sabah ini untuk bantu, tuan-tuan. Call saja. Tuan-tuan call saya terus. Call saya terus, tuan-tuan rampan. Tak payah call orang lain. Call saya terus. Saya akan ceritakan macam mana caranya kita boleh membantu tuan-tuan dan puan, boleh membantu rumah tangga, boleh membantu ahli keluarga untuk meletakkan asas agama dalam keluarga, untuk meletakkan orang seronok nak salat dalam keluarga, untuk meletakkan asas berkasih sayang dalam keluarga, untuk meletakkan asas supaya tuan-tuan tidak bermasa muka antara suami dan isteri sepanjang-panjang masa, tidak bermasa muka antara adik-beradik, anak beranak dalam rumah tangga, tidak bermasa muka antara keluarga dekat dengan keluarga dekat dan sebagainya, tidak bermasa muka antara kita dengan mak mertua, dengan ipar dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kalau ini ada masalah, tuan-tuan, kita kena selesaikan masalah. Kalau tidak, tuan-tuan akan mati bawa masalah ini sampai ke kubur, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan bawa masalah ini ke kubur, masalah tak ada ilmu agama, bawa ke kubur. Masalah tak boleh baca Quran, bawa ke kubur. Masalah tak datang masjid, bawa ke kubur. Masalah tidak sembahyang berjemaah, bawa ke kubur. Masalah, tuan-tuan, apa yang kita makan halal atau haram, bawa ke kubur. Masalah rasuah yang tak habis-habis, bawa ke kubur. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Macam mana nak menjawab soalan-soalan daripada muka nakir? Bila orang-orang yang mengantar kita di kubur melangkah keluar, meninggalkan kita di kubur 7 langkah, maka turunlah Munkar dan Nakir, 2 malaikat yang akan, tuan-tuan, yang akan menyoal kita soalan-soalan. 6 soalan-soalan, tuan-tuan dan puan, yang perlu dijawab oleh semuanya, tuan-tuan. Tapi kalau Islam tak hidup di rumah, Islam tak bercambah di rumah, Islam tak berputik di rumah, Islam tak berbunga di rumah, Islam tidak berbuah di rumah, macam mana nak jawab, tuan-tuan? Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Sebab itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk itu, tuan-tuan dan puan, bersama dengan Ustaz Akib, insya-Allah, tuan-tuan, mari kita panjangkan langkah-langkah kita. Dengan salah satu daripadanya, untuk kita, tuan-tuan, sedekahkan kepada ibu dan ayah yang telah meninggal, sedekah kepada ibu dan ayah yang masih ada lagi, tuan-tuan, untuk berkhidmat kepada keluarga kita, untuk berkhidmat kepada agama, tuan-tuan, mari kita membantu. Tuan-tuan, bantulah aman Palestin. Tuan-tuan, bantu aman Palestin. Hari ini juga, tuan-tuan, hari ini juga, tak ada orang Malaysia yang tak boleh berderma RM1. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada orang Malaysia yang tidak boleh mengulurkan derma RM1. Tak ada. Tapi, tuan-tuan dan puan, oleh kerana kita tak didedahkan, oleh kerana kita tak cari, oleh kerana orang tak bagi tahu, oleh kerana kita tak ambil tahu, akhirnya, tuan-tuan dan puan, dah berkokok, bertahun-tahun dah berkokok. Ada keluarga tidak memberikan walau RM1 pun kepada orang Palestin. Inilah, tuan-tuan, yang kita kena cerita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, macam tuan-tuan tahu, saya nak menegakkan, nak membangunkan bersama dengan teman-teman Yayasan Sabah ini, Komplek Anjung Husnul Khatimah. Komplek Anjung Husnul Khatimah. Inilah kompleknya, tuan-tuan. Ini satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor. Yang akan dibangunkan di Bukit Ceraka, di Shah Alam. InsyaAllah. Kerana peringkat akhir untuk membangunkan, belum bangun lagi, untuk membangunkannya, sedang mengumpulkan dana, tuan-tuan dan puan. Dermalah, tuan-tuan, dermalah, infaklah, tuan-tuan, zakatkanlah, wakafkanlah, tuan-tuan. InsyaAllah, untuk kita sama-sama membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, kita ada sijil wakaf tunai.
kita ada RM10, kita ada RM50, kita ada RM100. Dapatkan tuan-tuan. Inilah dia. Tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan bayar, tuan-tuan menderma, tuan-tuan berikan sedekah, tuan-tuan memberikan, tuan-tuan infak. InsyaAllah Allah akan buka pintu gerbang ilmu kepada kita. Pintu gerbang menghayati Islam. Pintu gerbang menyayangi Islam dan menyayangi junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Apa yang tuan-tuan lakukan nanti adalah itulah yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah tadi yang usrah keluarga, kontak saya tuan-tuan. Saya kontak, lepas tu saya akan berbincang dengan Ustaz Akib macam mana caranya kita nak laksanakan, nak bantu tuan-tuan, nak bantu rumah tangga tuan-tuan, nak bantu keluarga tuan-tuan, nak bantu tuan-tuan. Kita tak boleh hidup dalam hari-hari kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan. Sayu kalau kita tak ikut Nabi. Sayu kalau tidak mengamalkan amalan Nabi. Sayu kalau perangai kita tidak seperti perangai Nabi. Sayu kalau ilmu kita tidak seperti ilmu yang disarankan oleh Nabi. Inilah tuan-tuan yang kita kena fikirkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, oleh kerana masa tidak mengizinkan, kita dalam hari-hari bekerja seperti ini, kita mesti tamatkan dalam pukul 7.40 begitu tuan-tuan. Sekarang jam saya sudah 7.47. InsyaAllah tuan-tuan, daripada Ustaz Akib, ini tuan-tuan, ini minggu yang ketiga. Ustaz Akib akan muncul lagi minggu yang pertama bulan November. Minggu pertama bulan November, Ustaz Akib tuan-tuan, kita gandingkan insyaAllah dengan Ustaz Ridwan, namanya Ustaz Ridwan, insyaAllah juga daripada Azhar University. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah dapat membantu kita untuk diselang-selikan dengan Ustaz Akib. Supaya tuan-tuan nampak lagi asam garamnya, nampak masin tawarnya dalam persembahan kita ni lebih ramai lagi. Lebih banyak lagi yang masuk, lebih banyak lagi yang memberikan pandangan dan pendapat, maka lebih meriah lagi lah paparan daripada apa yang kita persembahkan kepada para penonton yang hormati sekalian. Jadi terima kasih Ustaz Akib. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan merakamkan dengan Ustaz Akib tuan-tuan akan mengenai hal-hal mengenai Palestin untuk teman-teman supaya tuan-tuan cepat menderma, cepat menginfak untuk aman Palestin ni insya-Allah tuan-tuan dan puan. Jadi cukuplah setakat itu tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Usul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis ada 3 buku yang didapat sekarang, dan yang ketiga ialah FMCC atau itu sebuah pasca yang mengambil pelajar anak-anak berumur 18 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para pengguna dan seluruh tenaga yang ada di persidangan untuk kita mendapatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan seluruh ini kalau ada imbuhannya semuanya kita masukkan dalam daftar majlis. Minta tuan-tuan menerima, minta tuan-tuan infak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Kompleks.